Selamat pagi. Ni kita akan masuk topik 3, etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. So basically ni adalah sambungan daripada lecture 1, lecture 2, dia lecture 3 lah. So basically dia ada benda-benda yang akan berulang, yang diulang daripada lecture-lecture ni, sebab hari ni yang part ni kita akan belajar dengan lebih dalam. Okay. So pada era prakolonial ni kita dah ada migrasi dah. Jadi fenomena migrasi dan kepelbagaian ni adalah sesuatu yang normal, biasa. Okey, kalau tak ada migrasi, orang tak bawa datang dia punya dia punya culture, dia punya budaya. Kita pun tak dapat menyerap budaya tu. Jadi migrasi ni adalah proses yang paling penting. Okey. Jadi putaran migrasi di wilayah alam Melayu telah menemukan peradaban Cina, India, Timur Tengah, alam Melayu masing-masing dengan sistem etika Melaka. Ini kita dah belajar last week kan, pengaruh-pengaruh ni semua. Kemudian kepelbagaian ini menjadi lebih kental dan kompleks dengan kedatangan manusia Eropah era kolonial. Ini Dr. JPT bukan Dr. kami. Maksudnya kedatangan kedatangan kolonial British ni, dia telah maksudnya ada tindanan unsur etika ni lah. Jadi sebab tu Malaysia sekarang macam ni, sebabnya ni. Sejarah ni kita dah belajar last week kan. So hari ni kita akan belajar lebih detail sikit. Okay, so kita tengok istilah peradaban yang berasal daripada bahasa Arab yang digunakan menjelaskan tentang masuk ketamadunan. Sebelum kedatangan Islam, perkataan ni hanyalah keluhuran nilai tu, nilai yang satu dan halus budi pekerti. Orang yang ada tamadun ni, budi pekerti dia halus, adab dia halus. Lepas tu istilah Melayu yang biasa digunakan untuk menjelaskan tentang kemajuan. Kalau dalam bahasa Melayu kita guna peradaban tu untuk menjelaskan tentang sesuatu yang maju. Okey. Kemudian istilah Melayu, tapi selepas kedatangan Islam, istilah Arab mula digunakan lah. Salah satunya adalah tamadun. Okey, masuk etika dan peradaban. Etika ni belajar last week, apa dia? Basic moral, adat, akhlak, okey, adat sopan santun, yang menjadi pegangan seseorang. Peradaban pula apa? Peradaban ni adalah sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. So kita ada dua lah. Satu yang kita belajar, satu lagi sistem perkembangan sosial. Perkembangan sosial ni maksudnya kita, macam mana kita melayan orang yang miskin, macam mana kita layan orang yang perlukan pendidikan. Ni semua adalah dalam peradaban. So pembentukan etika ni ada pelbagai benda dalam dia. Macam penempatan. Kalau kita tak ada berhubung dengan orang lain, macam mana kita nak tahu kan? Macam mana kita nak faham etika dia? Okey. Kemudian kita ada sistem kepercayaan dan agama, peningkatan kualiti hidup, sistem organisasi yang betul, bahasa serumpun. Kita bahasa Melayu adalah bahasa serumpun. Kemudian kita ada sistem perundangan, kita ada reka cipta, kelahiran. Dia semua ni, dia benda-benda ni adalah membentuk kepelbagaian. Maksudnya ada berapa komponen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 komponen ni. Okey, setiap 8 ni memainkan, maksudnya akan membuatkan pembentukan etika. Okey. Persekitaran geofizikal punya situation. Kita geografi je. Okey, lazimnya sesuatu etnik mempunyai petalan sejarah, tradisi dan budaya dengan persekitaran dan kawasan geografi tertentu. Maksudnya semua etnik tu adalah kaitan dia dengan kawasan geografi tertentu. Geofizikal tanah Melayu, sebuah semenanjung yang dikelilingi oleh Laut Cina Selatan, Selat Melaka. So tempat pergaulan dua peradaban besar, iaitu peradaban Cina dan India. Okay.
Sumber dan produk pertanian di alam Melayu adalah asal perdagangan dan peradaban lain. Peradaban Malaysia adalah penyelaman peradaban majmuk dunia melalui difusi budaya. Maksudnya macam ni, bila kita belajar kan last week, bila diorang datang, diorang pun belajar tamadun kebudayaan Melayu. Orang Melayu pun belajar kebudayaan dia. Jadi tu difusi lah. Diffuse. Macam diffuser tu. Dia macam apa? Menyebarkan. Dia menyebarkan bau kan. Ni dia menyebarkan budaya. Okey? Masyarakat dan demografi. Apa tu masyarakat? Masyarakat ni orang yang hidup berkelompok lah. Okey? So dia ada budaya yang sama, alami perubahan, dia ada interaksi, dia mempunyai kepimpinan, mempunyai aturan sosial. Maksudnya dia ada pemimpin dan dia ada kelas pemimpin, kelas rakyat, kelas marhin, kelas macam-macam kelas. Okey. So dia kata saya sebut nama dia Kointajaningrat. Nama kau. So, suatu kelompok manusia yang hidup bersama sehingga mereka dapat mengorientasikan diri dan berfikir mengenai dirinya sebagai satu kesatuan sosial punya batas-batas tertentu. Macam ni, dia ada budaya dia sendiri. Dia create budaya dia sendiri dan batas-batas dia. Contohnya, orang Malaysia kalau minyak naik marah. Mereka nanti bagi duit suka. Itu adalah batas-batas sosial kita. Itu contoh. Okey. Kemudian definisi masyarakat dalam konteks Malaysia. Masyarakat plural adalah terdiri daripada pelbagai bangsa yang membentuk satu kependudukan dari komuniti-komuniti yang berasingkan tanah Melayu. 3 etnik utama iaitu Cina, India, lepas tu Bumi Putra, Sabah, Sarawak semua tu. Jadi masyarakat plural ni dia kalau kita baca English, singular satu. Kalau plural tu banyak. Okey, lebih daripada satu. So maksudnya banyaklah masyarakat dekat Malaysia ni. Kemudian jadi terpisah bukan sebab adat saja, segi pekerjaan dan tempat tinggal juga mungkin boleh buat kita terpisah daripada etnik-etnik lain. Okey. Kewujudan masyarakat plural adalah sejajar dengan penjajah yang datang ke tanah Melayu. So penjajah datang dia bawa masyarakat yang berbeza ni lah. So bercampur antara satu sama lain tapi tak bersatu. Mereka hidup berdekatan tapi tak berpisah dengan sistem politik yang sama kerana masing-masing berpegang kepada kebudayaan, agama, bahasa dan pemikiran sendiri. Ni Malaysia. Okay. Jadi garis masa pembentukan ni kita dah bincang dah last week kan sebenarnya. Kita mula dengan peradaban majmuk. Kemudian kita ada masyarakat majmuk. Peradaban majmuk ni daripada Kesultanan Melayu Melaka lah. Masyarakat yang majmuk ni, masyarakat majmuk kat mana? Masyarakat majmuk bila berlakunya penjajahan dan pendudukan Jepun. Lepas tu kita merdeka, lepas tu kita ada kepelbagaian. Masyarakat majmuk ni dia dah macam bukan lagi majmuk sebab mungkin ada yang macam India kahwin dengan Cina, Melayu kahwin dengan Cina, Cina kahwin dengan Bengali, kita tak tahu. So dia jadi kepelbagaian lah, macam-macam. Majmuk tu banyak. Pelbagaian ni dah banyak, macam-macam pula. Okey, dari kemajmukan ke kepelbagaian. So peradaban majmuk, sebab kita berjumpa dengan orang yang macam-macam. Masyarakat majmuk, ciri pemaksaan dan perbezaan. Masyarakat majmuk ni macam during colonialism tu masa zaman British tu, kita sebenarnya tak ada choice, banyak choice bila British nak bawa masuk siapa-siapa kan. Jadi itulah yang dikatakan berbentuk pemaksaan ketika itulah. Sekarang ni kita dah terima mereka sebagai sebahagian daripada ahli keluarga kita. Okay, segregasi. Segregasi ni pemisahan. Nanti kejap lagi kita bagi pautun sikit. Pemisahan, tempat tinggal lain, pendidikan lain, pengangkutan pun tak boleh sama. Mana pengangkutan pun tak sama kan? Kemudian ada dekat Amerika kan, dulu-dulu the 60s kan, orang kulit gelap tak boleh naik sekali, tak duduk depan lah, macam-macam. Kat Malaysia alhamdulillah kita tak ada masalah tu kan. Kemudian kita ada akomodasi. Kita terima. Maksudnya selagi mana orang tak kacau kita tak kisahlah kan.
bebas mengamalkan budaya masing-masing, sedar dan dia hormat budaya etnik lain. Lepas tu dia ada asimilasi. Asimilasi ni adalah sehala. So satu budaya je macam kat Indonesia. Indonesia dia tak ada Chinese Indonesian, Indian Indonesia, tak ada. Dia adalah bangsa Indonesia, tak boleh mengamalkan bahasa lain ke apa ke selain pada bahasa Indonesia. Dan mesti menggunakan nama pun nama Indonesia. Kalau kat Malaysia kita tak kisah. Kita bukanlah, jadi it's not fair juga untuk kita paksa orang ambil budaya kita kan. Okay. Asimilasi budaya, minoriti belajar budaya majoriti. Asimilasi struktur, minoriti sertai mainstream utama. Kita ada struktur ni, kita ada members of parliament kita, MP kita tu semua ada yang ada macam bangsa. So itu adalah institusi. Macam polis pun ada macam bangsa. Tak adalah polis ni setiap satu bangsa je. Jadi kita ada amalgamasi. So dia adalah paling tinggi. Dia senang je. Contohnya Chinese kahwin dengan Indian. Itu amalgamasi lah. Tapi nanti kejap lagi saya bagi video juga untuk ni. Okay, kita dekat Malaysia segmented asimilasi. So daripada integrasi, sebabnya kita semua orang boleh maintain dia punya dia punya budaya masing-masing. Jadi segmented lah. Kita ada benda-benda je, contohnya bahasa Melayu kan. Itu je benda-benda yang macam tak efek orang sangat. Okay. Segregasi. Satu proses sosial yang menyebabkan individu atau kumpulan sosial tertentu diasingkan atau dipisahkan dengan individu dan kumpulan sosial yang lain. Segregasi terbahagi kepada dua, tanpa rela dan rela. Segregasi tanpa rela timbul kerana paksaan daripada pihak majoriti atau yang berkuasa. Keadaan ini turut berlaku di tanah Melayu pada zaman penjajahan British. Pada zaman pemerintahan British, masyarakat Melayu, Cina dan India diasingkan mengikut kaum dari segi pekerjaan. Need to separate the Malays, Chinese and Indians. But how? Malay will work as fishermen, Chinese will work at the mine, while Indians will work at estate. Sebelah you ada orang? Sorry, ada orang. Situasi yang berlaku seperti tadi adalah contoh segregasi secara rela. Segregasi secara rela merujuk kepada keadaan dalam golongan manusia yang memencilkan diri dengan tujuan untuk berada dalam kumpulan mereka sendiri sahaja.
created using Powtoon. Dah hadir dalam tu. So kita tengok sikit macam skema proses perhubungan elektronik di Malaysia ni, macam dysfunction sosial, keruntuhan ataupun disintegration ni, dia mungkin akan menyebabkan risiko konflik, kemajuan segregasi. Mungkin juga orang tegang lah kalau macam nak naik bas pun tak boleh sama-sama kan, nak kena tunggu bas lain semua. Mesti orang fed up macam apa ni kan. Lepas tu kita ada akomodasi, dia mulia hormat, dia topuk panas pautan, kontestasi. Kontestasi ni macam contohnya sesetengah orang dia suka mempertikaikan, kenapa perempuan Melayu sekarang pakai tudung, kenapa dulu tahun 60-an pakai kebaya tak pakai tudung. Tak tahulah kenapa siapa tak pakai kebaya tu kan. Saya pakai kebaya je selalu kan. So kenapa nak Arabisasi dah, dia bukan orang Islam. Jadi benda tu dia kontes lah, dia mempertikaikan. Macam sebenarnya pada saya tak ada isu lah nak pakai apa pun kan, nak pakai baju ke. Jadi dia pakai baju, tak pakai baju kan. And fashion ini satu yang evolve daripada dulu macam ni, sekarang macam ni kan. Dan wanita adalah orang-orang yang sangat menyukai evolusi kan. Dan kalau kat Malaysia orang pakai tudung bukanlah maksudnya tudung yang tudung kan, yang betul-betul tak ada. Saya pun sendiri pun tak ada lagi berhijab sepenuhnya maksudnya kan. Jadi kita kena respect lah itu pilihan. I don't know why women wears, apa yang wanita pakai ni selalu menjadi bahan discussion semua orang. Macam dia nak pakai baju kurung ke, nak pakai gini ke, tak nak pakai tudung ke, nak pakai tudung ke. It's none of your business pada saya lah. Okay. Kemudian akulturasi penerimaan, diterima. Pautan sosial dia lepas tu dia bertolak ansur. Kita kena tolak ansur lah. Macam contohnya sekarang ni ada COVID tak boleh masjid, ataupun nanti Hutan Pusat akan dibatalkan, Christmas mungkin akan dibatalkan. So sedang kita batalkan je 2020 ni, semua benda batal kan. So kedai asimilasi segmented ni dia kongsi nilai bersama kata sosial dan penempatan. Macam contohnya saya ada kawan-kawan non-Muslim yang selalu ingatkan tentang waktu solat. Itu dia nampak, dia dah faham macam kau tak sembahyang lagi ke? Ataupun dia tengok jadual kelas kita, macam nak sembahyang. Kemudian kita ada amalgamasi, meraikan bersatu dalam keberbahagiaan integrasi. Dia ada terikatan, bonding. Maksudnya sangat baik lah, itu yang sangat baik. Kita ada bonding dengan each other sebagai kawan, sebagai manusia. Macam kita tak pisah apa dia punya bangsa, dia punya agama kan. Itu yang terbaik sebenarnya. Tapi yelah, kita nak meminta benda tu, it's not easy, betul tak? So British datang,
kita dah bincang last week kan, macam mana British pisahkan agama daripada pentadbiran. Jadi British memang dia tak nak, sebab daripada dia agama lah penyumbang perselisihan pendapat dan kalangan manusia, pergaduhan dan peperangan. So sebab apa? Sebab agama. Betul ke? I think it depends daripada siapa yang siapa yang study benda tu. Siapa yang study benda tu, macam siapa yang buat benda tu. Adalah semua agama mengajar penganut dia, suruh pergi sembahyang ke, pergi temple ke, pergi church ke, pergi apa ke, tu semua ritual. Puasa semua tu ritual. Tapi dia punya end product adalah kita jadi orang yang baik. Sebab benda-benda tu adalah ke arah menjadi baik. Jadi kalau kita buat benda-benda tu tapi kita tak ke arah menjadi baik, that is not the problem of religion. Is problem tu daripada kita sendiri. Jadi tapi British ni dia dah ada daripada kurun 15 lagi dah asing ke agama dengan apa benda-benda lain, dia tak nak terima. Jadi agama ni sains ni lah yang bersifat sawajagat. Sawajagat dia apa? Tahu tak? Sawajagat ni macam menyeluruh. Jadi kalau kita berdasarkan sains je orang tak gaduh, berdasarkan agama je orang gaduh. Kalau you extreme, betul juga to some extent. Dasar pemisahan agama dan negara ni dia buat kat Malaysia juga. Jadi agama tu hanya di bawah sultan sebagai budaya. Okay. So jadilah Malaysia ni negara sekular. Sekular ni macam agama ni tak termasuk dalam pentadbiran. Dia kita ada ekonomi dan pasaran. Masyarakat Melayu ni memang mengamalkan sara diri. Sara diri ni apa? Tanam sendiri, makan sendiri. Senang cerita. Itulah sara diri. Sendiri makan, sendiri tanam. Tapi ada juga kegiatan maksudnya kegiatan perniagaan dan perdagangan ni penting juga. Kalau tak, kita tak ada Melaka kan. Jadi orang Melayu ni sebenarnya pandai juga berniaga. Kalau tak akan wujud Melaka. Jadi tapi saya tak setuju lah dengan notes ni. Macam taklah, itu kita bincangkan kemudian dalam grup WhatsApp pada era kolonial, British ni macam dia kontrol ekonomi secara kapitalis ni. Tapi dia tak, maksudnya tak membangun ke orang Melayu untuk masuk dalam ekonomi ni. Jadi hanya ada apa, hanya dia untuk menjadi buruh pun dia import buruh daripada China dan India. Jadi kerajaan memerlukan strategi lah selepas tu untuk membangun ke orang Melayu. Sebabnya dah terjadinya pula 13 Mei. Kemudian dia kenalah ada strategi baru. Strategi tu ialah dasar ekonomi baru. Siapa perkenalkan? Tun Razak perkenalkan. So apa yang ada lah di dasar ekonomi baru ni? Dia basically pembasmian kemiskinan. Dia tak kira kaum. Dan tak nak susun semua masyarakat. Maksudnya tak naklah orang Melayu je kerja kampung, kerja kebun. Orang India je kerja di estate. Orang Cina je dia kena menyaga. Dia tak nak. Maksudnya dia boleh grow. Okay. So yang ni dia beri graf lah. Okay. Topik seterusnya, pelik sikit. Topik seterusnya adalah falsafah dan tamadun. Apa kaitan falsafah dengan tamadun? Okay, falsafah ni so dia sebenarnya proto ilmu. Dia sebelum belajar dia kita panggil mother of all science. Ibu kepada semua sains. Ni adalah falsafah. So saya belajar ibu kepada semua sains. So dia datang daripada perkataan Yunani filosofia, pencinta hikmah. Bukan pencinta wanita, pencinta hikmah. Okey, proses penggunaan falsafah bermula apabila manusia mula mencari perkaitan yang signifikan hidup dengan alam realiti. Okey, basically orang ingat nak ada tamadun ni kena ada teknologi. Tak, nak ada tamadun, ciri-ciri bertamadun tu ada etika. Kenapa? Untuk mencapai teknologi-teknologi tu, dia kena hidup dengan harmoni dulu. Kena tenang-tenang baru boleh fikir. Yang untuk orang biar berbeza-beza ni nak hidup dengan tenang, dia kena ada etika. Itu je.
Dengan etika tu dia boleh mencapai teknologi. Okay. Contoh pemikiran tradisional macam Ibn Khaldun, matlamat ni dah ada dah, dia kira Islam kan. Kita buat apa pun kalau Allah kata tak dapat, tak dapat. Itu contohlah. Tapi kita kena usaha lah, betul tak? Kena usaha. Kan, lepas tu lepas tu kita ada pemikiran moden pula. Matlamat hidup manusia ni terpulang pada manusia, bukan terpulang pada Tuhan. Yelah, macam in a way kita kena cari apa? Breakthrough lah juga. Sebenarnya ada certain things tu kita boleh usaha, Allah yang tentukan kan. Macam hidup mati, dapat anak tak dapat anak, kahwin tak kahwin, itu semua Allah yang tentukan. Tapi kita kena berusaha ke arah tu lah. Nak jadi baik, contohnya jadi baik tapi tak berusaha pun ke arah baik. Tak boleh juga tu. Teknologi maklumat dan media digital dikuasai oleh barat. So sekarang kita panggil extreme left. Extreme left, nampak left ke? So extreme left ni dia buat apa? Contohnya ada baru-baru ni, kalau kita tengok dalam Facebook, dia orang bahasa kan, ada orang marah. Kenapa nak kaitkan wanita dengan pantun? Lesung dengan ni. Apa guna bini cantik kalau tak pandai menumbuk sambal? Sebenarnya orang Melayu ni halus budi bahasa dia. Tu di pantun tu bentuk erotik. Sambal dan sambal pula, ibu lesung dengan anak lesung. Fikirkan kenapa dia bentuk erotik? Boleh fikir sendiri kan. Jadi dia pantun tu untuk lelaki, bukan untuk wanita. Tapi sebabkan extreme left ni dia daripada internet dia terlalu terpengaruh dengan budaya barat. Dia feminisme barat, dia tak faham budaya sendiri. Jadi macam ini semua adalah meletakkan wanita di dapur. Tak. Okey, kena faham. Kita cakap kena faham seni pantun. Sebab orang takkanlah kita pantun ni dikaji oleh Wilkinson dengan Winstead. Dia orang ni orientalis yang datang daripada London tu. Dia orang lebih memahami seni pantun daripada kita yang datang daripada cukup kampung mana kan. Malu je. So dengan teknologi maklumat ni, kita ada golongan extreme left, golongan kiri yang terlampau kiri. Kononnya semua benda nak dilawan. Budaya nak lawan, ni nak lawan. Ini daripada mana? Daripada internet. Okey. Aspek media sama ada elektronik, cetak wanita peranan penting. Budaya barat telah mempengaruhi perkembangan teknologi. Ada juga macam kalau siapa yang ada Netflix, kita boleh tengok kan, promotion of culture yang LBGT yang mungkin tak sesuai kan. Impact media digital ni jadi kita tengok dengan jaringan komunikasi, menekan. So maksudnya ada kebaikan dia adalah jaringan komunikasi. Keburukan dia adalah budaya-budaya macam tak masuk akal. Saya tak masuk akal macam feminism kena equal, semua equal, man dan lelaki dan perempuan equal. Lelaki dan perempuan tak pernah equal. Tak pernah equal, tak akan equal. Disebab Tuhan jadi begitu macam tu kan. Dan dia macam melanggar norma-norma agama, etika-etika bangsa, sifat hormat menghormati. Tak boleh. Sekarang kalau salah cakap sikit kena viral, lecturer kena viral. So dia benda-benda ni semua datang daripada internet. So kita ada beberapa perkara kita belajar hari ni lah. Affirmative action affirmative, aksi afirmatif itu di EB tu kan. Daripada mana sampai di EB. Okey. Yang tu adalah etika. Jadi etika Malaysia, dekat Malaysia ni macam mana? Dia terhasil daripada gabungan beberapa bangsa. Last week kita belajar. Okey. Lepas tu daripada plurality ataupun kemajmukan masyarakat. Kemudian dia terhasil daripada falsafah. Falsafah pemikiran. Dan akhir sekali daripada internet ataupun media ataupun digital punya ni. Okey? So conclusion dia, peradaban ni pembangunan
semua segi. Dari segi pelakuan, pemikiran, teknologi. So, kalau kita ada teknologi je, kita tak ada personality yang baik, tata susila tak ada. Jadi, kita akan jadi negara, kita bukan susah lah jadi negara yang macam contohnya Jepun kan. Jepun dia tak buang sampah dengan kata kan. Dia sangat honest. Benda ni yang menunjukkan dia dalam masyarakat yang bertamadun. So penting kerana kita nak masyarakat yang berjaya, kita kena belajar peradaban. So kita maksudnya daripada kitaran sejarah tu kita akan faham kenapa Malaysia jadi macam ni. So perbezaan terhadap etika boleh membentuk rasa sefahaman antara satu sama lain. So jadi kita faham keperluan hidup secara harmoni untuk capai cita-cita negara wawasan 2020, tapi 2020 dah cancel kan. Kita faham kita hidup harmoni dan barulah kita boleh capai kejayaan. Okay, so itu je hari ni. Kita jumpa lagi next week. Okay, bye-bye.